أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Jadi kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Allah telah mengizinkan kita untuk bersama di pagi Khamis. Hari ini hari Khamis 8 hari bulan Februari ya, untuk kita meneruskan perkongsian kita untuk memahami, bukan saja untuk memahami, kita berniat untuk menguasai ya. Menguasai itu maknanya kita betul-betul mahir ya. Mahir dengan kalam Allah, mahir dengan bahasa Al-Quran, mahir dengan ayat-ayat dan kalimah-kalimah Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada kita yang begitu sekian lama ya, yang telah Al-Quran berada bersama kita. Yang mana dulu-dulunya biasanya kita hanya membaca sahaja ya, tanpa mengenal dan memahami. Jadi masih lagi tak terlambat untuk kita ya menumpukan, menghabiskan masa, tenaga dan juga wang ringgit kita untuk menimba ilmu-ilmu bahasa Al-Quran supaya kita membacanya dengan memahaminya ya. Macam kita baca buku Inggeris lah ya. Ramai daripada kita pandai baca buku Inggeris ya. Jadi kita baca buku Inggeris, kita tak ada masalah sebab kita mengenal bahasa Inggeris tu. Kita belajar daripada dulu. Cikgu-cikgu kita mengajar kita, keluarga-keluarga kita pun membimbing kita kan, sehingga kita mahir menguasai bahasa Inggeris ya. Tapi sayangnya Al-Quran ya, kita tidak dibimbing untuk menguasainya. Kita berpuas hati dengan membaca banyak kali, khatam banyak kali ya, dan kita mengatakan kita telah membaca Al-Quran, tapi sebenarnya ya tuan-tuan dan puan-puan, kita sebelum belum lagi membaca ya. Membaca mesti faham, membaca mesti boleh mentafsirkan ayat-ayat itu, membaca mesti boleh berkongsikan ilmu daripada ayat-ayat yang kita baca. Itulah ukuran apabila kita sudah membaca ya. Kalau setakat kita kata habis baca tapi tak mengenal, tak memahami, kita belum lagi membaca. Okey, kita teruskan buat perkongsian seperti biasa. Nanti cek dulu sama ada Al-Quran kita telah sedia di muka. Al-Baqarah ayat yang ke-17. Okey. Kemudian kita lihat persediaan untuk perbincangan hari ini. Kita telah membuat salinan daripada simpanan semalam kepada Leksi Logos untuk perbincangannya. Jadi kita boleh mulakan dengan buat perkongsian skrin, iaitu screen sharing. Okey. So di paparan skrin komputer sekarang tuan-tuan melihat ayat yang kita telah
kongsikan semalam dan kita simpan di dalam folder dalam komputer ni, kemudian kita salin dia semula ya kepada Lexilogos keyboard yang kita nak gunakan hari ini sebagai sambungan ya perbincangan kita, iaitu kita nak hari ini membuat penerangan kepada kalimah yang ketujuh ya. Kalimah adha'at ni adalah kalimah ketujuh di dalam ayat ke-17 surah kedua tu surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Okey. So kita mulakan penerangan. Semalam kita sudah belajar mengenal daripada maklumat yang dikongsikan kepada kita oleh Digital Al-Quran Tafsir dan Perkata ni, iaitu kita dah kongsikan semalam daripada Al-Quran ni. Di sini kita telah melihat beberapa maklumat ya, 3 huruf akar dia, kemudian wazan dia, makna dia, jenis dia pun disebutkan kata kerja walaupun tidak lengkap, tapi dengan mengenal susunan huruf-huruf di dalam tu ya, dan komponen-komponen kita pun sudah mengenali, dan juga dibantu oleh Al-Quran korpus Quran.com ni juga membantu kita untuk mengenal. Kita tekan di sini Adha'at tu, dia berilah ya penerangan dia, iaitu dia fi'il madhi dan beberapa penerangan belakang ini yang akan kita terangkan nanti dalam membuat ayat penerangan ya. Sebelum tu cuba kita lihat sekali lagi dalam konteks yang dipanggilkan concordant ya. Yang ni concordant ni tuan-tuan kalau boleh biasakan dengan concordant ya. Yang dependensi graf ni biar dulu ya. Yang ni kita akan buat dalam tahap pembelajaran yang advance ya, yang selepas mereka-mereka yang sudah menghabisi tahap intermediate ya. So kita akan nanti bawa kepada pembelajaran macam mana nak menggunakan dependency graph ya, untuk memahaminya dengan lebih terperinci ya. Untuk masa sekarang ni kalau kita baru-baru lagi dalam belajar ni, kita tak boleh lagi bawa ke sini ya. Ini kita buat peringkat yang keempat ya, tahap yang keempat. Kita tengok concordant dulu ya. Concordant kepada kalimah tadi. So, tuan-tuan akan lihat adha'at tadi digunakan dalam dalam 3 keadaan. Satu dalam bentuk adha'at, iaitu saya besarkan daripada 3 huruf akar lah ya, dot, waw, alif ni ya. So digunakan dalam Al-Quran sebanyak 3 kali ya, iaitu dalam bentuk adha'at, iaitu fi'il madhi. Yang fa'ilnya adalah fi'il ini fi'il madhi maklum wazan 4 dengan fa'ilnya yang mu'annas ya, dengan adanya tanda ta maftuhah sakinah tu menunjukkan fa'il dia, pelakunya kepada perbuatan fi'il madhi itu adalah sesuatu yang mempunyai gender mu'annas ya. Kemudian digunakan di dalam kita lihat ayat dia ya. Di sini ayat 17 yang kita tengah bincangkan sekarang lah ya. Dan di dalam ayat ke-20 surah Al-Baqarah ya, 3 ayat selepas ini, iaitu ayat ke-20 tu dia gunakan juga dalam bentuk yang sama, tetapi bezanya di sini tidak ada ta maftuhah yang sukun tu ya, tidak ada. Itu beza dia. Bezanya ialah maknanya kalimah yang sama digunakan tetapi pelakunya adalah muzakkar ya.
pelaku dia adalah muzakkar, ya. So apa agaknya di sini, ya, apa tengok beza dia. Di sini dia kata, ini bahasa Inggeris lah, it illuminated, maknanya dia menerangi, dia telah menerangi, bahasa Melayu dia lah. Tetapi di sini dia gunakan it flashes. It flashes. Dia uh, apa terpancar, ya, terpancar sebab dia perkara yang sama tapi digunakan konteks yang berbeza, ya. So di sini dia merujukkan kepada Allah ni ialah siapakah pelaku dia, apakah yang memancarkan ni, ya. Iaitu al-barqu. Itu dia, ya. Itu dia punya fa'il dia ni, dia merujuk kepada al-barqu. Bila dia kata ia itu, it tu, dia masukkan sini ialah al-barqu ni, ya. Al-barqu ni adalah kilat. Jadi kilat ni telah asalnya menerangi, ya, tetapi kilat kita tidak panggil menerangi sebab dia apa tu, dia sekali-sekala dia keluar tu, dia memancar, ya. Ada perkataan lain yang lebih baik pada memancar rasanya. Kilat apa kita panggil, ya? Ya, dia flash. Bahasa Inggeris dia flash lah. Melayu dia memancar lah. Sekali-sekala dia keluar tu, bila dia memancar tu, dia akan menerangi lah masa dia memancar tu. Selepas dia habis pancaran dia tu, dia gelap balik. Itu kilat. Dalam konteks kilat. So bermakna, kalaulah ini kita katakan yang memancarkan itu kilat, bermakna kilat ni ialah al-barqu, ya. Al-barqu ni ialah mengambil gender yang muzakkar. Ya, berbeza dengan sini Allah atma ni menunjukkan kepada naron, ya, sebelum tu. Jadi dia naron adalah mengambil gender yang jantina lah. Gender ni bahasa Inggeris, ya. Melayu dia jantina muannas. Sebab itulah dia gunakan ta maftuhah, ya. So di dalam ni dia menggunakan Allahu sebab yang memancarkan tu ialah al-barqu ni, kilat ni, ya. Sekali-kala memancar, ya. Kullama adha'a lahum, setiap kali dia memancar, ya, kepada mereka. Dia ni yang mustatir ni adalah merujukkan kepada al-barqu yang sebelumnya, ya. So dalam kontrak ayat sepatutnya al-barqu ni kena ada selepas adha'a. Itulah pembangunan ataupun susunan fa'il kepada fi'il madhi, ya. Adha'a, lepas tu sepatutnya ada fa'il dia, dan fa'il itu adalah sebenarnya al-barqu. Tapi sebab al-barqu ni telah diceritakan di dalamnya sebelum adha'a tu, tak perlulah dinyatakan sekali lagi, ya. So kita panggil sini fa'il mahzuf, ya. Adha'a ni ialah fi'il madhi dengan bifa'ilin, ya, bifa'ilin mahzufin. Itu kalau kita nak menerangkan dalam bahasa Arab lah. Maknanya dengan fa'il yang tidak dinyatakan, ya. Tidak dinyatakan kerana apa? Dia tidak perlu dinyatakan sekali lagi. Kerana dia telah dinyatakan di dalam, ya, sebelum tu. Yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi. Ya, itu daripada dot waw al, sini menerangi, sini dia memberi arti memancar. Kemudian ini dalam ayat surah An-Nur, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Yang ni dalam keadaan dia
masih dalam konteks daripada makna yang sama, menerangi, tetapi sekarang ni dia dalam konteks yang dia seolah glow. Glow ni ialah dia macam apa glow ni ya. Cuba cari tengok kita apa tukar bahasa Melayu dia, apa yang terbaik dia terangkan glow ni. Bersinar, ya, dia kata bersinar, menyinari, yang ni menerangi, ya, bercahaya tu mana menerangi. Yang ni dia kata berkelip. Kelip dah tak apa tepat lah, ya. Dia memancar tadi, pancaran, ya. So yang ni dia ya bersinar, glowing is bersinar, dia menyinari, ya. Sebab ini dia nak menunjukkan kepada apa, kepada pelaku dia, kepada minyak, ya, minyak zaitun yang diceritakan di dalam ayat ke 35 surah An-Nur tu, ya. So bermakna daripada satu kalimah yang sama, dha'a, kata dasarnya, ya. So digunakan dalam 3 ayat dan konteks dia berbeza, ya. So that's why kita akan lihat bila kita menterjemahkannya, kita akan menterjemahnya dalam konteks, ya. Penting untuk kita memahami konteks. Untuk memahami konteks tu kita kena mengenal setiap kalimah di dalam ayat tu, barulah kita boleh faham kenapa sini dia kata bercahaya, sini dia kata berkelip, dan sini kata bersinar, ya. Ini walau macam mana pun ini adalah terjemahan apa ni, Google, ya, dengan Mr. Google kita ni, ya. Tidak, kadang-kadang terjemahan dia tidak berapa tepat sebab dia ni robot, ya. Google ni dia robot lah. Robot maknanya apa, kita yang computerizekan dia, kita apa tu, kita yang susun atur dia, kemudian dia gunakan sistem tu untuk menterjemahkan apa yang dia rasa dia ada maklumat mengenai ini, dia terjemahkan dengan maklumat yang limited lah, yang tak sepenuhnya, ya. So kita lah sepatutnya mengenal dan menterjemahkannya dengan lebih baik lah, ya. Yang ni kita panggil dia apa, menerangi lah, bukannya bercahaya tu betul tapi konteks dia tidak, ya. Lebih tepat ialah menerangi, telah menerangi. Berkelip ni ialah lebih kepada memancar, yang ni bersinar dalam bentuk fi'il madhi wazan yang keempat juga, ya. Doktor, yang kilat tu boleh kata kita kata berkilau. Kilau, Saya, ya. ha, Boleh jugalah. Dia, ya, dia kilau. Dia masa sekejap je kan, dia dia macam, masa dia memancar tu dia berkilau, ya. ha, Pun boleh juga, ya. Ada juga, ya, kita gunakan kilat ni, dia silau, ya, sebab dia silau. Silau dia tu bagi dia silau, kilau. boleh lah, Prof, ya. pasalnya Prof, saya masih lagi tak boleh susun otak saya dia punya kepahaman tu. Nah, Sebab tadi Prof cakap Al-Barku tu dia pelaku lah kan. ya. Lepas tu kepada tu dia verb lah kan. Dia Objek. Itu doa tu, objek. ya, kata kerja dia. Okey, sekarang ni saya keliru dekat muannas dengan muzakkar tu. Ad tu dia Yang verb tapi memakai muannas ya. yang mana atas ni dia ada muannas sebab ada ta maftuhah sakinah. Bila masa dia nak pakai yang muannas dengan adad ni, kalau sekali dia dah jadi muannas, dia akan dekat ayat-ayat lain dia boleh jadi muzakkar ke? Tak. Dia ni dalam konteks ayat ni saja. Sebab ayat ni siapa pelaku dia? Naro. Sebelum kan kita ada Naro tu. Maksudnya naro tu yang muannas. Muannas, yes. Api ni muannas. Macam ni juga, ya. Ni Aha. Al-Barqu, kan. Aha. Al-Barqu dia muzakkar, sebab itulah dia bila digunakan dia sebagai pelaku kepada kalimah pemadhi tu, tak bolehlah muannas Dia nak sebab pakai dia adad. Sebab uh, pelakunya kenapa yes. Al-Barku tu dia adalah petir.
Lepas Petir. tu yang Bukan yang petir, atas tadi kilat. kilat. Okey, kilat. Ya. Yang tadi nar tu api. Kenapa dia yang ini muannas, api tu muannas, yang al-barku ni muzakkar? Itu dah ciri dia. Memang Memang ciri dia. memang ciri dia macam tu, ya. Apa ni, jantina dia Nara ialah muannas, al-baqu ialah muzakkar. Kita tak boleh ubah lah. Memang ciri macam kita lelaki dengan perempuan kan. Sesuatu Hmm. yang lelaki, seorang tu lelaki, dia lelaki lah. Kalau seorang perempuan, dia perempuan lah. Dia akan fit lah. Ha? Akan berubah lah. Tak akan berubah lah. Dia akan fit je Tak, macam tu. tak berubah, yes. Dia gender tak boleh berubah. Hmm. Bahasa Arab ni dia ada gender kan ya. Walaupun bukan orang, dia ada gender dia. Gender tu tak berubah. So al-baqu tu adalah muzakkar. Kalau nara tu, dia nak Ya. jadi muannas macam mana tu? Nak nampakkan tamat tu. Okey, kalau kita tengok daripada ayat dia, tengok ayat dia. Ini sebab ayat tu tak penuh, kita tengok ayat dia. Kan kat situ. Masaluhum kamasalil lazzi tauqada nara. Ingat ya? Hmm. Perumpamaan mereka itu adalah seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at maka apabila uh, ia menerangi. Jadi ia tu Okey. mana? Ia tu api ni saja, lain tak ada. Hmm. Kan? So Hmm. bila dia ada ta mabutah, ta mabtuhah sakinah tu, itulah buktinya yang Bukti. nara ni muannas. Tapi macam tadi kan al-barku, Ya. nampaklah dia tu tak ada ta marbutah kan? Kalau nara ni, Oh, I dia see. tak akan Okay. ada marbutah ke? Kan itu saya telah kongsikan. Muannas ni Hmm. dia ada beberapa kumpulan ya. Hmm. Ada satu kumpulan tu dia ada tanda Hmm. marbutah. Hmm. Ada juga apa ni yang tidak ada ta marbutah tapi dia muannas. Ini termasuklah naro ni, narun asalnya ya. Narun dia kumpulan yang tidak ada, dia kita panggilkan muannas ma'ani ya. Memang dia tu jenis muannas tapi tidak ada tanda apa ya, Kalau nak cari maklumat tu, nota dia ada dalam korpus ke? Pasal muannas tu? dalam korpus ya. Korpus tak Ada tak? Ada uh, explain tak pasal grammar pasal muannas tu? dalam Grup glossary kita ada. glossary ada eh? Glossary e-book saya dah buat dalam Oh. tu beberapa kumpulan Hmm. ya. Hmm. Hmm. Kalau kita boleh kongsikan sekarang, tengok kalau boleh Hmm. boleh tak Saya ya. masih lagi bela. Ada muannas ni dia banyak kumpulan ya. Banyak kumpulan nanti mana dia kita pergi ke glossary akademik salinan glossary e-book ya. Okey, itu di bawah foto muannas mungkin M lah ya, kita ambil. H Manqus Ma'rifah Isim mula abjad K dia M lah ni kalau ada ni Wujud jantina. okey. Merujuk muannas ya, isim muannas ni merujuk ciri jantina kepada kalimah ismun yang feminin. Terdapat beberapa tanda untuk mengenali kalimah muannas. Satu, kalimah isim yang diakhiri oleh ta marbutah. Terdapat juga kalimah yang berakhir dengan ta marbutah, tapi ada juga yang ta marbutah tetapi bukan muzakkar ya. Walaupun ta marbutah tanda, ada juga kalimah yang apa ni, dia ada ta marbutah tapi bukan, macam malaikah ya. Malaikah tu bukannya muannas, dia muzakkar. Dia, Hmm. dia ta marbutah juga. Tetapi ada Hmm. juga ta marbutah yang bukan Muannas. muannas.
Lepas tu yang kedua muannas ialah nama orang perempuan lah ya. Fatimah, Zainab, semua tu dah tentulah nama ya, nama dia. Yang ketiga isim khusus untuk perempuan ya. Kalau siapa? Imra'atun, imra' kan itu imamun umamun ya. Ibu contohnya apa itu maksud ni nama negara ataupun kota. Itu dah apa memang tak ada ta marbutah pun ya, tapi bila kita menukarkannya kepada apa ni isim dhamir kena pakai muannas lah ya. Faham, faham. Maksudnya kalau ha lah ya. Nya. Nya kan? Yes, nak menceritakannya tu kalau di dalam negara tu atau dalam kota tu kita sebut fiha, ya sebab dia automatically dia sudah muannas. Lepas tu nama anggota badan yang berpasangan. Badan kita ni, anggota kita ni ada muzakkar, ada muannas. Kalau anggota yang apa tu yang berpasangan tu automatically dia juga muannas. Ya. Yadun. Lepas tu ada dalam Dia kumpulan muannas lah ya. Kalau yadun muannas lah ya. tangan muannas, mata muannas, telinga tu muannas. Tu yang kalau macam kolbi, hati tu tapi muannas juga. Yang dalam-dalam, anggota dalam. Dia tak ada pasangan pun. Ya, hati ya itu apa selain daripada yang ni ya, maknanya ada juga yang bukan berpasangan tapi ada juga muannas lah. Tapi tapi hati kalau dia memang ada pasangan sebenarnya. Ada dua, hati kanan kiri. Hati Ya. sebenarnya ada Hati- dua, kanan dan hati, kiri. hati di kiri InsyaAllah. kanan kiri ya. Ya, ada. Thank Okey you. ya. Ikut perubatan lah. Dia ada kanan dan kiri. Hati belah kiri, hati belah Okey kanan. mungkin juga boleh juga ya. Okay. Sebab tu dia guna muannas ya. Ya, jantung pun ada sebelah kiri dan sebelah kanan. MasyaAllah. Baru tahu. Okey, saya kena check dulu betul ke syarahan tu ya sebab dia muannas. Okey ya. Itu lepas tu dia kumpulkan dalam yang ni dia kata yang macam apa tu ibu tadi perempuan tu dipanggilkan muannas hakiki lah. Jamak taksir yang atas tu sentiasa muannas ke apa? Ya. Ada kebanyakan jamak taksir kepada apa ni benda-benda yang tidak berakal lah ya. Yang tidak berangkat. Dipanggilkan ghairil aqli tu kebanyakan dalam Yasin tu kan ayat ke-8 tu kan inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya kan digunakan fahiya tu fahiya nak merujuk kepada aghlalan kan jadi aghlalan tu ialah jamak taksir yang bila dia nak rujukkan kepada dia digunakan isim dhamir hiya iaitu muannas. Aghlalan tu apa, Prof? Aghlalan ni belenggu. Belenggu. Kan ayat tu Allah telah kami jadikan pada tengkuk mereka belenggu. Belenggu tu muannas. Jamak taksir kan Tidak aghlalan. berakal. Jamak Bila nak taksir yang merujuk tidak kepada berakal. tu fahiya ilal azqani fahu muqmahun kan ya. Maka dia tu dia sampai ke dagu kawan tu jadi membuatkan mereka tu terdongak. Tu maksud dan jamak taksir lah dia muannas. Okey, lepas tu ini kumpulan dia ya. Ini nama dia lah ya. Ada namakan hakiki, memang perempuan, ibu semua tu dah hakiki yang Melayu kata pada hakikatnya lah. Ada yang maknawi. Maknawi bersifat tapi tidak ada tanda muannas. Itu yang macam naron. Lepas tu yang paling senang nak ingat bumi lah kan. Bumi adalah muannas. Ardu, al-ardu. Kan? Dalam ayat-ayat Quran kita selalu jumpa kan bila ardu fiha kan ya dalam di bumi dia bukannya fihi. Maksudnya cakrawala tu contohlah sun bumi, bulan, planet-planet tu semua dalam sifatnya muannas lah ya. Ya kebanyakan Tapi nara tu dia kita lebih tak tahu kurang juga kan sama ada macam bumi juga kan tapi dia muannas. Ya, betul kan? Betul kan? dia maknanya dalam kategori ni lah maknawi dipanggil. Cuma Al-Barku tadi tu yang confuse. Dia seorang muzakkar.
Al-Barku tak ada kena-mengena dengan muannas sebab dia tu muzakkar. Itulah maksudnya kita nak define maksudnya barku tu kan ciptaan Allah, dia lebih kurang macam api, macam bumi, tapi dia tiba-tiba dia seorang muzakkar macam tu. Macam mana kita nak Tak juga, dia kategori dia sendirilah tu. maksudnya Ah, kita kena tahu pengetahuan kita luas lagi lah baru boleh yes, define dia yes. punya muannas ke muzakkar tu. Ya. Susah juga ya, Prof. Tak ada, kita tengok dalam ayat tu je ya. Daripada dalam ayat tu kita boleh memahami dia muzakkar ke ataupun muannas. Okey, dan inilah ya. Nanti boleh rujuk balik kepada glossary ini ya. Dia ni ada lafzi dipanggilkan ya. Dan juga majazi, ni semualah ya, baca sini yang diperlukan diperlakukan sebagai muannas walaupun bukan muannas dan tidak ada tanda muannas seperti tamutah dan lain-lainnya dan sebagainya ya. Ni Ah, contoh-contoh ni kalau ada contoh sebelah dia macam lagi clear, Prof. ya, Contoh nanti saya dapatkan contoh-contoh lah ya. satu pun kira boleh fikir sikit lah. Macam tak baca saja memang tak dapat lah faham. Ya, okey, Lafzi. tak apa. Nanti kita kemaskan ini kita memang kita selalu update ni daripada masa ke semasa lah Semasa. ya. Ah, so hari ini kita nak Terima kasih, tadi Prof. nak nak buatkan penerangan ya. Tapi masa dah habis dah. Okey, tak apa ya. Kita sambung besok lah ya. Penerangan kalimah atau kita penerangan kita buat oral saja ya. Kita sudah kenal pun, kita dah bincangkan semalam. Dia ada apa dia? Dia adalah fi'il madhi maklum wazan keempat bil fathati. Itu bahagian komponen komponen kata kerjanya. So bila menerangan mesti jelaskan dua bahagian dia. Satu bahagian kata kerja, satu bahagian fa'il dia. Fa'il tu biasanya kalau kita sebut wa fa'iluhu lah dengan fa'ilnya. Ya, itu kalau nak Arab lah wa fa'iluhu. Kalau Melayu pun dan fa'ilnya. Ya, cuba saja. Jadi fa'ilnya apa di sini ya? Fa'ilnya sini ialah mustatir ya. Dia tidak dinyatakan ya. Mustatir dan muannas mufradah. Mufradah. Kemudian dia uh, melekat kat sini, dia attach, dipanggilkan muttasil ya. Dan kita boleh buat rujukan apa ni fa'il tu kepada naro ya, dan hujung tu kita boleh tambahkan uh, linaro ya, kepada, maksud linaro tu ialah dia merujuk kepada naro tu sebagai fa'ilnya ya. Nanti kita tunjukkan macam mana cara nak menulisnya ya, dengan menambahkan harfun jali tu, tetapi naro tu tidak kita majrurkan ya, sebab kita nak menunjukkan kepada perkataan naro tu sebagai fa'il yang dirujuk yang dimasukkan oleh ta marbutah ni ya, insya-Allah. Okey, kita sudahi di sini untuk hari ini dan kita akan sambung besok lah ya. Kita sambung besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Jazakallah, Terima Prof. kasih, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, Apa Doktor. ni? Assalamualaikum. Puan siapa Marani tadi ya? Assalamualaikum. Terima Ah, kasih. Assalamualaikum. Puan Marani, kita 10 pagi ni ada apa tu? Personal coaching untuk kumpulan lain tu kan? InsyaAllah. Kalau kumpulan lain tu nak masuk juga pun boleh. InsyaAllah. Kalau nak join lah Terima ya. kasih, Dengan apa link tu yang sama ya.
Link yang sama ya. Ah, Okey. Jazakallah, Prof. okey, insyaAllah jumpa lagi ya. InsyaAllah. Assalamualaikum.